Yang kedua, faktor rasa tanggungjawab. Ini saya belajar daripada doktor-doktor tadi. Ini jawapan mereka. Rasa tanggungjawab. Ya, sebab yang dia buat itu terlalu besar maknanya pada kehidupan orang lain. Yang tuan-puan tolong bahagian pendaftaran ni, ini macam Ustaz rasa benda yang terlalu penting bagi seorang manusia, bagi seorang rakyat Malaysia. Ya, kalaulah mereka bermasalah dalam urusan-urusan yang melibatkan apa jua bentuk yang penting kat Jabatan Pendaftaran Negara ni, Ustaz rasa itu masalah besar lah hidup dia. Betul tak tuan-puan? Sangat jelas kerja yang tuan-puan buat adalah kerja yang paling besar untuk seorang warga negara Malaysia yang melibatkan soal pendaftaran, kan? Betul kan? Ataupun mungkin ada yang lain yang Ustaz tak tahu apa lagi yang Pendaftaran Negara uruskan, tapi benda yang sangat penting. Ya, jadi benda yang tuan-puan buat adalah satu perkara yang sungguh menjadi tanggungjawab, dan kalau tuan-puan tidak ada, satu masalah kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi rasa tanggungjawab itu akan menyuntik semangat untuk bekerja dengan lebih baik, dan insya-Allah akan bawa kita kepada kebahagiaan. Tapi cuba bayang kalau kita guna ayat macam ni. Bukan aku nak kerja JPA, bukan nak kerja JPN, tapi JPA hantar kat sini. Masa minta kerja dulu, ya, minta kerja, entah macam mana dihantarnya ke JPN. Kalau kita pakai hujah tu selama 20 tahun kita berkhidmat dekat JPN, Ustazah percaya susah nak bahagia, tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh pandang, aku rasa memang aku patut duduk di sini. Tak ada yang silapnya dalam ketentuan Allah. Walaupun nampak macam kita isi borang online, lepas tu tunggulah JPA nak hantar kat mana, kan? Tapi memang kot aku ni memang patut duduk kat sini. Mungkin kerana ada sesuatu yang kita miliki, terutamanya bab kesabaran yang tinggi, ya. Memang patut dekat sini aku memudahkan urusan orang. Kalau urusan pendaftaran tak selesai, percayalah semua urusan lain akan terjejas. Nak kahwin ke, nak beranak ke, nak masuk sekolah ke, semua urusan lain akan terjejas. Betapa pentingnya peranan tuan-puan dengan pekerjaan yang tuan-puan sedang lakukan. Ya, patut kita rasa bersyukur, ya Allah, aku ni mudah-mudahan besok akhirat dapat banyak ni pahala yang tak jelas asalnya datang daripada mana, tapi kat padang mahsyar besok banyak pahala. Datang dari mana? Rupanya urusan-urusan pendaftaran orang yang kita mudahkan. Ya, yang orang dapat selesai masalah, keluar. Pernah nampak tak orang keluar daripada pejabat, alhamdulillah, syukur, dicium-ciumnya IC dia tu. Ya, ya Allah, alhamdulillah, syukur. Pernah nampak kan? Nak beritahu betapa pentingnya tuan-puan dalam kehidupan mereka. Ini rasa tanggungjawab. Bila kita laksanakan, Allah akan kirimkan kebahagiaan. Pernah sekali tuan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang dalam apa ni, ketika tu Nabi dalam perjalanan pulang daripada peperangan Tabuk. Ya, kemudian Nabi lihat seorang laki-laki yang bernama Sa'ad. Laki-laki tu tuan-puan sedang orang kata mencangkul, ya, atau macam mana nak kata ayatnya, memukul batu ke apa benda, ya, sedang mengorek ke apa benda di tengah-tengah panas padang pasir, ya, tengah buat kerja. Sampaikan gambaran yang diberikan ialah tangan lelaki tu, ya, kulit lelaki tu sampai jadi orang kata hitam terbakar, ya, sebab duduk bawah panas. Tangan ni sampai ke matu ni sebab pegang alat-alat tu apa semua. Dan subhanallah, Nabi telah memegang tangan beliau. Ya, Nabi tanya, kenapa sampai jadi begini ni? Agaknya macam mana lah rupa tangan tu, ya, sebab buat kerja berat-berat. Kenapa sampai jadi begini? Lalu dia jawab, kerana tangan ini aku gunakan untuk mencari rezeki yang halal untuk anak isteri keluargaku. Dan alangkah mengejutkan pada sahabat-sahabat yang lain, tuan-puan, bila Nabi SAW mengucup tangan itu. Bukan semua tangan Nabi kucup, ya. Nabi kucup tangan itu, dan ada riwayat menyatakan, ada dua riwayat yang menyebut, ya. Pertama, Nabi kata tangan ini diharamkan, dibebaskan daripada api neraka. Dan yang kedua, ada riwayat menyatakan lepas Nabi kucup tangan tu, Nabi kata ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasul.
Sebab dia gunakan tangan, tubuh dia, kelebihan dia, kemampuan, kekuatan untuk apa? Untuk mencari rezeki yang halal. Ya, untuk mencari nafkah yang halal kepada anak isteri dan keluarga. Itu bukan kecil tuan-puan, terlalu besar dari pandangan Islam. Kalau tak masakan Nabi mencium tangan Sa'ad, sebaik Sa'ad menjawab, aku gunakan tangan ni sampai hitam terbakar, sampai ke matu ya Rasulullah, kerana mencari rezeki untuk keluarga, sara diri dan anak-anak. Jadi tuan-puan, perspektif ini bila kita lihat, menjadikan kita insya-Allah orang yang berbahagia. Tapi kalau kita tak bekerja, kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab itu, formula kebahagiaan menyatakan, ni formula kebahagiaan ya, tuan-puan boleh fikirlah, betul ke tak betul apa yang saya cakap. Kadang-kadang kita fikir, kalau nak bahagia tak payah buat kerja. Kalau nak bahagia, lenggang kangkung ni hidup ni. Ya, kalau nak bahagia. Tapi formula kebahagiaan sungguh luar biasa. Semakin kita menunaikan tanggungjawab, walaupun penat dan letih, insya-Allah semakin bahagia. Ustazah bawa contoh ibu. Katalah ada ibu A dengan ibu B ya tuan-puan. Dua-dua bekerja tuan-puan. Bila balik rumah, ni nak jumpa anak ni, suami kat rumah. Ibu A ni balik kat rumah, keluar daripada pejabat, ni Putrajaya yang cantik, yang besar ni. Ya, nak sampai ke dia punya presin berapa tu, singgah dekat makcik jual kuih, singgah dekat makcik jual lauk. Sampai depan makcik jual lauk tu, bersusun macam-macam lauk, itik, ayam, kambing, lembu, nenas, semua ada belaka ni. Nak masak mana? Kerabu, masak lemak cili api, masak kari utara, ada belaka. Kita tinggal tunjuk je. Yang tu Kak Timah nak masak kari tu RM5. Yang ni RM3. Sayur sikit Kak, kan tak makan sayur tak berkhasiat pula orang rumah saya. Sayur saya nak RM4. Lengkap tuan-puan, karbohidrat, protein, semua zat ada belaka. Balik rumah senang. Tinggal cakap dengan anak, tolong tu mak dah beli tu, buka bungkusan tu, masukkan dalam bekas. Kita pun sorry mak nak tengok episod akhir Korea mak. Dan lagi tu walaupun kita kat JPN, kita pun terbaringlah macam Cleopatra. Kan? Nampak senang kan? Bandingkan dengan ibu B. Ya, ibu B balik daripada kerja, cari pula barang-barang basah, ya, ikan, atau kalau cerdik sikit dah beli masa cuti kan, ya, dah ada dalam peti ais. Lepas tu nak kena tumbuk lada, nak kena potong bawang, nak kena potong sayur, nak kena menggoreng, nak kena menggulai. Oh ya Allah, kita boleh bayang ya, kadang-kadang tudung pun tak buka lagi. Ya, name tag tu ada lagi kat dapur tu. Ya, sebaik anak tak panggil puan anak dia kata. Ya, nak beritahu punya ribut ni kehidupan wanita yang bekerja menggoreng dengan name tag dia apa semua ni. Ya Allah, kadang-kadang tuan-puan dah azan dah tu, dah azan. Ya, tolong tengok jap mak ni belum mandi apa, tolong tengok tu tengah jerang gulai tu kan, ya. Punya kelang-kelibutnya dia. Lepas tu dapatlah mandi, bersih diri, dapat solat, turun balik nak hidang pula makanan. Ya, kita dengar pun lelah tuan-puan, kita dengar pun jerih. Tapi sekarang mari kita tengok at the end akhirnya ibu A dan ibu B, ibu A yang membiasakan beli, ibu B yang bertungkuh lumus, ya, masak dan sebagainya. At the end, tanyalah hati kecil mak tu, tanya hati kecil mak A dengan mak B, apa yang mereka rasakan. Akhirnya ibu B akan rasa sungguh bahagia sebab dia telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Walaupun penat, walaupun letih, tapi dia boleh berbangga bila mendengar anak cakap, tak ada makanan paling sedap mak kecuali makanan yang mak masak. Tapi anak ibu apa tadi, tak ingat dah A ke B ya? Punya huru-hara cerita ni kan, ya. Ibu A tak masak kan? Masa ibu A dengar anak orang lain cakap macam tu, anak dia terkial-kial. Aku nak cakap macam mana macam kawan aku cakap. Ya, kita bukan boleh berlakon lah hidup ni tuan-puan. Bila kawan kita kata tak ada masakan paling sedap kecuali masakan ibu. Macam mana anak tu nak cakap Aku pun tak tahu ibu mana yang masak sekarang kan, ya.
kejap Kak Enap, kejap Kak Timah. Ni ibu orang Melaka. Ya, dia pun tahu mak dia tak masak. Dia tukang yang buka lauk tu hari-hari kan. Dia daripada plastik. Tuan-puan bayangkan macam mana kita nak kembali untuk 20 tahun yang kita telah. Maknanya kita tak boleh buat, tuan-puan, tak boleh buat. Nanti perasaan ibu A tadi tu memang dia tak dapat nak kata macam mana. Satu perasaan yang rasa bersalah, dia rasa tak puas, dan itu yang menghimpit jiwa dia untuk tidak bahagia. Jadi formulasi kebahagiaan ni pelik, tuan-puan. Jangan fikir orang yang senang lena akhirnya dia bahagia. Tapi sebenarnya kebahagiaan tu adalah untuk orang yang menunaikan tanggungjawab.